السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tidak sempurna ibaratnya. Oleh itu, adalah bila yang tiba kemudian kepada Allah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Yang bermaksud bertakwalah kepada Allah di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada, bertakwalah kepada Allah. Orang tanya ulama, apa maksud takwa? Kata ulama, takwa bermaksud menjaga dan memelihara diri daripada sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Atau paling mudah kita faham tentang takwa ni tuan-tuan, takwa ni berhati-hati dengan perkara dosa, itu takwa. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, yang saban malam kita baca surah Al-Mulk ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim, yang bermaksud dialah Allah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan berikan kefahaman dalam perkara agama untuknya. Maksud mudah kita faham tuan-tuan, kalau Allah nak bagi kita jadi baik, Allah akan permudah kita buat kebaikan. Tu kata ulama tuan-tuan, ada 3 perkara yang jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari. 3 perkara ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita dapat istiqamah sepanjang kehidupan kita, masa yang berbaki dan peluang hidup kita yang berbaki ni tuan-tuan. Kata ulama, jangan tinggal 3 perkara ni. Yang pertama, kata ulama, 3 perkara yang jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu. Kerana dengan ilmu kita tahu sah batalnya iman. Dengan ilmu kita tahu sah batalnya amal ibadat yang kita buat. Itu satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat iblis berdiri di depan pintu masjid. Ketika itu tuan-tuan, dalam masjid ada 2 orang lelaki yang tengah tidur seorang dan yang tengah berdiri sembahyang seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat iblis, dia tunggu dekat yang tengah tidur. Iblis tak tunggu dan ganggu orang yang tengah berdiri sembahyang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tunggu dekat orang yang sedang tidur, dan kenapa engkau tak tunggu dan ganggu orang yang tengah berdiri sembahyang?" Lalu jawab iblis, "Wahai Muhammad, yang tengah tidur adalah seorang ulama, sedangkan yang sedang berdiri menunaikan sembahyang seorang lelaki yang sembahyang dalam keadaan jahil. Aku kena tunggu dekat
seorang ulama yang tengah tidur ni, aku tunggu dia, aku belai dia supaya dia terus tidur. Kerana aku bimbang nanti kalau aku tak belai ulama yang sedang tidur ni, aku bimbang dia akan bangun lalu menegur si jahil yang sembahyang, si lelaki yang sembahyang dalam keadaan jahil. Daripada situ tuan-tuan, kita boleh melihat pengajaran yang iblis syaitan ni tuan-tuan, dia tak bimbang nak solat lah, nak sembahyang. Jangan mengaji sahaja. Kerana apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebut ibadat yang dilakukan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kata ulama, sebab apa kita menuntut ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk ke syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu kata ulama, sebab apa kita perlu menuntut ilmu? Sebab 3 perkara. Yang pertama, kenapa kita menuntut ilmu? Yang pertama, kita nak membasmi kejahilan. Kita nak keluar daripada belenggu kejahilan. Kerana kita nak beribadat dengan ilmu. Yang kedua, sebab apa kita menuntut ilmu? Sebab kita nak beramal dengan ilmu. Kerana Imam Syafi'i dah sebut tuan-tuan, ibadat yang dilakukan tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata ulama, sebab apa kita menuntut ilmu? Sebab kita nak berdakwah dan menyebarkan ilmu. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Kita ada ilmu sikit tuan-tuan, kita nak sebar-sebarkan paling kurang kepada isteri dan anak-anak kita. Dan kita nak beramal dengan ilmu. Kita tak mau beribadat ni ikut-ikut semata-mata. Tu kata ulama tuan-tuan. Ada 3 golongan yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang pertama yang bertuah ni tuan-tuan adalah alim ulama. Bumi cukup sayang. Yang kedua, golongan yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu tuan-tuan bertuah mereka. Dan yang ketiga, golongan yang bertuah hidup di atas muka bumi Allah, kata ulama, yakni orang yang mendengar ilmu. Dengar pun jadilah tuan-tuan, tak boleh apa pun jadilah sekadar dengar. Kita masuk dalam golongan yang bertuah. Tu kata ulama, perkara yang pertama jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari, yakni menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu. Yang kedua, jangan kita tinggalkan perkara yang kedua dalam kehidupan kita setiap hari. Sedekahlah setiap hari walaupun sedikit. Tu orang pernah tanya Syekh Tahir Al-Baghdadi. Syekh Tahir Al-Baghdadi ni tuan-tuan, dia rezeki dia melimpah ruah, murah rezeki dia. Orang tanya dia, "Tuan Syekh, apa rahsia tuan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu jawab Syekh Tahir Al-Baghdadi, rahsia murah rezeki ni 3 perkara. Yang pertama, setiap malam bacalah surah Al-Waqi'ah. Kerana surah Al-Waqi'ah ni adalah surah kekayaan. Nak murah rezeki, baca surah Al-Waqi'ah. Nak maju dalam perniagaan, bacalah surah Al-Waqi'ah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah, kemiskinan, kefakiran untuk selama-lamanya. Tuan-tuan, baca surah Al-Waqi'ah. Yang kedua, rahsia murah rezeki, kata Syekh Tahir Al-Baghdadi, jangan tinggal solat duha tuan-tuan. Solat duha ni kalau boleh tuan-tuan buat 4, jangan buat 2. Kalau dah paling malas pun 2 lah. Yang ketiga, kata Syekh Tahir Al-Baghdadi, rahsia murah rezeki ni bersedekahlah setiap hari walaupun sedikit. Dan orang yang bertanya kepada Syekh Tahir Al-Baghdadi ni, orang yang tanya tu kata, "Tuan Syekh, kalau 3-3 tu saya tak boleh buat semua.
Saya nak buat satu daripada 3. Kata Syekh Tahir Al-Baghdadi, bersedekahlah. Setiap pilih sedekah, bersedekahlah setiap hari walaupun sedikit, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saddaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur." Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Ini kata ulama, perkara yang kedua yang jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari, sedekahlah walaupun sikit setiap hari. Dan yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, kata ulama, perkara yang jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita setiap hari, ziarahlah. Ziarahlah, sebaik-baik ziarah adalah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya teringat lagi tahun 1948 Palestin jatuh ke tangan Israel. 1948, sejarah hitam bagi umat Islam. Apa jadi bila Palestin jatuh ke tangan Israel 1948? Imam Hassan Al-Banna hantar 3 orang ulama masuk ke dalam Palestin, pi buat kajian kenapa Palestin boleh jatuh ke tangan Israel. Selama 3 bulan 3 orang ulama ni berada di Palestin. Setelah 3 bulan 3 orang ulama ni balik buat laporan kepada Imam Hassan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Kata 3 orang ulama ni, tuan, kalau beginilah keadaan umat Islam Palestin, jangan mimpi Palestin akan jatuh kembali ke tangan umat Islam. Selama 3 bulan kami berada di Palestin, kami mengajak, wahai umat Islam, marilah kita penuhkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah dengan solat berjemaah. Umat Islam lebih suka, lebih seronok solat sendiri-sendiri, solat di rumah masing-masing. Bila kami ajak, wahai umat Islam, marilah kita penuhkan rumah Allah dengan majlis ilmu, umat Islam tidak suka duduk dalam majlis ilmu. Kalau beginilah keadaan umat Islam Palestin, kata 3 orang ulama ni kepada Imam Hassan Al-Banna, jangan mimpi Palestin jatuh ke tangan umat Islam. Jangan mimpi. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala menyebut, Salahuddin Al-Ayyubi sebut apa? Islam tidak akan menang kalau sembahyang subuh tak sama dengan sembahyang Jumaat. Tu tuan-tuan, marilah sama-sama kita penuhkan masjid ini dengan solat berjemaah. Seorang ulama, Profesor Dr. Hamka, dikenali dengan Buya Hamka. Buya Hamka sebut apa tuan-tuan? Nak kenal orang Islam dengan orang beriman, lihatlah orang Islam pada solat Jumaat dan solat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Kalau nak tengok pula orang beriman, lihatlah pada solat subuh berjemaah. Itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita penuhkan rumah Allah dengan solat berjemaah. Marilah sama-sama kita penuhkan rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu yang telah diatur oleh pihak masjid. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal. Kita lah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita saat-saat kita memerlukan Allah, di saat-saat kita susah. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك واشرف عبادك واسعد العرض والعجم وامام طيبه والعرب ابي القاسم سيدنا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tuan-tuan, saya minta izin pada pengurus Tuan Imam tadi, saya berhajat tuan-tuan nak buat kutipan sumbangan untuk kelas pengajian Al-Quran di tempat saya. Dan tabung ada diletak di belakang dan belah sini untuk wakaf pembangunan pusat pengajian Al-Quran yang saya usahakan. Siapa-siapa yang berhajat nak berwakaf boleh masukkan dalam tabung, dan siapa-siapa yang berhajat nak buat online banking, ambil flyers ada dalam account dekat situ. Terima kasih. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika Malik Al-Aminul Karim Al-Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.